Terima kasih saudara pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan salam Perak Sejahtera 2030. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Haji Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Senator Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal, Pengurusi Pakatan Harapan Negeri Perak. Tan Sri, Datuk Seri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, ahli-ahli yang berhormat, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, saya memanjatkan sekali lagi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Konvensyen Kerajaan Perpaduan Negeri Perak yang bermula sejak pagi tadi telah berjalan dengan begitu lancar, sekaligus menyerlahkan komitmen setiap daripada kita yang hadir untuk sama-sama menegakkan wadah perjuangan kerajaan perpaduan. Kita juga sangat bertuah kerana detik bersejarah penganjuran konvensyen ini dapat sama-sama disaksikan dan disertai oleh dua figura penting negara yang meluangkan masa bersama kita pada petang ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Diraja Dr. Haji Ahmad Zahid Hamidi. Yang amat berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, ini adalah pentas kita atas nama Kerajaan Perpaduan bagi menegaskan tekad dan janji kita kepada rakyat untuk mencurahkan segala kudrat dan ikhtiar kita sebagai pendiri kerajaan agar martabat bumi Perak Darul Ridwan ini dapat kita angkat sebagai sebuah negeri yang makmur dan berjaya, manakala rakyatnya dilimpahi dengan nikmat kesejahteraan. Konvensyen ini juga sewajarnya menjadi pentas untuk mengimbau kembali peristiwa-peristiwa serta detik-detik penting yang membawa kita sehingga ke tahap ini, supaya kita dapat menatang ibrah dan pengajaran bahawa kerajaan yang kita pimpin ini tidak tertegak dengan mudah. Ia berdiri atas pengorbanan serta komitmen jitu kita sebagai pemimpin dan pendukung parti untuk mengetepikan segala perbezaan dan merangkul segala persamaan demi kelangsungan sebuah negara dan juga sebuah negeri. Dan alhamdulillah, sepanjang pengisian acara konvensyen sejak pagi tadi, para ahli panel, peserta forum dan pembahas merentasi parti-parti komponen telah berjaya melontarkan pandangan dan buah fikiran yang menjurus kepada usaha-usaha kita untuk memantapkan kerjasama dan sinergi dalam Kerajaan Perpaduan Negeri Perak. Ada yang memberi kupasan dari aspek sejarah, ada yang tampil dengan saranan bersandarkan teori dan falsafah politik yang lebih segar. Ada juga yang melontarkan buah fikiran untuk kita sama-sama menajamkan strategi dalam pelaksanaan polisi-polisi pentadbiran. Tidak kurang juga yang menyelitkan idea-idea bernas untuk kita merapatkan saf perjuangan. Kalau boleh saya simpulkan, rata-rata ahli panel dan pembahas
mempunyai pandangan yang senada dalam satu perkara yang saya anggap paling asas, iaitu peri pentingnya perpaduan. Saya yakin setiap kita yang berada di dalam dewan ini, hatta para pendukung parti di luar sana, amat memahami betapa faktor perpaduan adalah kunci kepada kelangsungan kerajaan. Dalam soal itu, saya tertarik dengan komentar saudara Ahmad Zarif Ahmad Kamal dalam forum pertama kita pagi tadi. Beliau mengutarakan pandangan seorang penulis dan pensyarah politik Perancis, Pierre Menon. Katanya, perpecahan sosial yang diakibatkan oleh politik itu pasti selalu wujud dan usaha yang mesti dilakukan bagi menanganinya walaupun hasilnya tidak selalu sempurna. Maka Menon menekankan konsep production of common, yakni penghasilan nilai kebersamaan, dan ini sangat relevan dalam konteks kita mengurus kerajaan pada hari ini. Tanpa nilai ini, kita akan mudah terperangkap dalam lingkungan politik yang sering dilingkari dengan elemen perpecahan dan pergeseran. Nilai ini menjadi senjata dalam kita melawan anasir-anasir yang akan sentiasa menonjolkan perbezaan antara kita supaya akhirnya kita dilihat sebagai gabungan yang rapuh dan mudah bertelagah. Sejak 21 November 2022, tarikh keramat kita mendirikan kerajaan di negeri Perak, kita dapat melihat wujud anasir-anasir yang cuba memecah belahkan kesatuan dalam kerajaan. Isu kaum dan agama sengaja direka-reka. Sejarah politik lampau disensasikan semula dengan membangkitkan sentimen perpecahan. Bukan sahaja dalam kalangan rakyat, tetapi juga untuk menimbulkan syak wasangka sesama kita di dalam kerajaan perpaduan. Ini antara perkara yang mesti kita beri perhatian. Usaha dan ikhtiar kita untuk menegakkan naratif politik baru mesti kita dokong dan kita jayakan. Rakyat di luar sana, termasuklah para pendukung parti, mesti diberi fahaman sebaik-baiknya. Anak-anak muda mesti diyakinkan bahawa naratif politik yang kita pelopori ini adalah politik masa hadapan yang mesti sama-sama kita suburkan. Dan perkara ini juga disentuh dengan baik oleh Yang Berhormat Wah Kah Leong dalam sesi forum sebelah pagi tadi. Beliau menyarankan agar anak muda diberi ruang seluas-luasnya untuk mengekspresikan idea dan pandangan. Agar apa juga tindak tanduk kerajaan dapat benar-benar membawa aspirasi orang muda sebagai pewaris dan penerus agenda kerajaan perpaduan. Saya bersetuju dengan pandangan ini. Malah saya selalu mengingatkan jentera pentadbiran agar setiap polisi yang hendak dilaksanakan mesti mengambil kira cita-cita dan pengharapan anak muda. Lebih separuh penduduk negeri ini adalah berusia antara 15 hingga 40 tahun, yakni golongan muda yang berpandangan dan buah fikiran mereka mesti digarap dalam agenda pembangunan masa hadapan negeri. Hal ini turut diulas dengan baik oleh para pembahas, termasuk saudari Siti Fairuz Osman, saudari Tan Li Pei dan saudara T. Shiva Balan. Masing-masing telah melontarkan hujah bernas bagaimana kerajaan perlu menyantuni anak muda dengan memahami kehendak dan aspirasi mereka. Dalam hubungan itu, saya memahami akan keperluan supaya kerajaan sentiasa beraktivitas terhadap tuntutan anak muda supaya mereka diberi seluas-luas peluang untuk terlibat dalam agenda pembangunan. Kita mempunyai anak-anak muda yang kaya dengan idea inovasi dan kreativiti. Kita ada anak muda yang sentiasa mempunyai daya pemikiran dan solusi dalam hal-hal yang menyentuh cabaran masa depan. Antara cabaran kita ialah untuk mengatasi spektikal orang muda terhadap politik dan juga pentadbiran. Ini dibangkitkan oleh saudara Ahmad Munziri Ahmad Kabir dalam perbahasannya pagi tadi.
Saya fikir senario ini memerlukan tindakan konkret untuk menggambarkan bahawa kerajaan perpaduan benar-benar mampu mencetus pembaharuan dalam perkara-perkara yang dianggap penting oleh orang muda. Bukan sahaja dari aspek ketelusan dan integriti, tetapi juga memberi jawapan kepada hal-hal kebajikan dan hala tuju masa depan anak muda. Selain itu, seperkara yang mesti kita fahami ialah anak muda perlu diyakinkan bahawa idea dan pandangan mereka benar-benar didengar dan dihargai. Dalam konteks ini, saya sangat menghargai inisiatif pihak Jawatankuasa Penganjur yang menjadikan Pelan Perak Sejahtera 2030 sebagai antara wacana penting yang dikupas dan dibahaskan dalam konvensyen ini. Kerana bagi saya, pelan ini merangkumkan usaha dan ikhtiar kita untuk mencipta kecerahan masa depan untuk orang muda. Ini kerana pelan ini menanggapi banyak isu dan perkara yang menjadi kebimbangan dan keresahan anak muda. Isu pengangguran, akses pendidikan, perumahan serta kemudahan akses kesihatan, semuanya menjadi agenda yang mahu kita jayakan dalam Pelan Perak Sejahtera 2030. Perkara ini telah diulas dengan baik oleh Saudara Ahmad Syaidi Muhammad Daud dan Dr. Fakaruddin Muhammad Hashim dalam sesi forum kedua pagi tadi. Saya senada dengan pandangan kedua-duanya bahawa pelan ini bukan sahaja memerlukan sinergi yang baik di peringkat kerajaan, tetapi juga komitmen kita semua sebagai pendukung kerajaan perpaduan. Kerana pelan ini mewakili harapan dan cita-cita rakyat negeri Perak yang mahu melihat negeri ini bukan sahaja mengecapi kemakmuran ekonomi, tetapi rakyatnya dapat menikmati kesejahteraan. Dan kita semua buktikan, walaupun baru setahun pelan ini dilaksanakan, kita sudah dapat melihat kejayaan-kejayaan yang sangat signifikan. Saya yakin dengan sinergi yang baik antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, pelan ini akan dapat sama-sama kita jayakan sederak dengan gagasan Malaysia Madani yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sudah tentu tidak semua yang kita rancang dapat dilihat hasilnya dalam sekelip mata, tetapi inilah bukti keazaman dan kesungguhan kita untuk mencipta masa hadapan yang lebih cerah untuk negeri dan negara. Maka saya bersetuju dengan nukilan perbahasan Yang Berhormat Salina Samsudin bahawa kita di Perak bertuah kerana bukan sahaja diwakili oleh Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri, tetapi juga oleh 3 menteri dan 4 timbalan menteri. Saya yakin sinergi yang terjalin dalam kerajaan perpaduan di peringkat negeri dan persekutuan akan mengakrabkan lagi jalinan hubungan kita dengan rakyat jelata. Pak kata Saudara Neo Chu Siang dalam perbahasannya, segala perancangan yang digariskan mesti disandarkan kepada komitmen kita untuk mendahulukan kepentingan rakyat dan negara. Kita telah buktikan bahawa gagasan Malaysia Madani dan Perak Sejahtera 2030 bukan sekadar mantra politik, tetapi ia menggariskan dengan tuntas komitmen kita kepada rakyat bahawa kerajaan ini benar-benar mahu mengangkat perubahan, menjadikan Malaysia negara yang lebih baik, menjadikan Perak negeri yang lebih sejahtera. Maka saya bersetuju dengan intipati perbahasan Saudara Badrul Hisham Badaruddin yang menekankan bahawa setiap apa yang ingin capai memerlukan kesungguhan dan kebulatan tekad yang jitu. Rakyat sudah jemu dengan politiking yang keterlaluan. Rakyat sudah muak dengan krisis demi krisis yang menghalang negeri dan negara bergerak maju ke hadapan. Kita perlu tonjolkan komitmen kerajaan perpaduan untuk memimpin kestabilan dan memaknakan kebersamaan. Seperti yang disebut oleh Yang Berhormat K. Kesavan, bahawa perbezaan kita bukan halangan untuk kita saling menguatkan. Kita mesti kembalikan semangat muhibbah yang menjadi tunjang kekuatan negara. Integrasi nasional mesti disuburkan. Toleransi berantasi kaum dan agama mesti sama-sama kita perkukuhkan. Semua ini menjadi kunci
kepada kestabilan dan keharmonian. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, saudara dan saudari yang saya kasihi, besarlah harapan saya agar setiap lontaran idea dan buah fikiran yang kita garap dalam konvensyen ini akan menjadi obor pedoman dalam usaha kita memperkukuhkan kerajaan perpaduan. Jadikanlah ia sebagai penyuluh untuk memberi sebaik-baik pencerahan kepada pendukung parti di kawasan masing-masing. Berilah sebaik-baik kefahaman untuk kita memperteguh persefahaman sesama kita. Seperti seruan yang dilaungkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Seri Mujahid Yusof Rawa pada pagi tadi, para pimpinan akar umbi perlu memainkan peranan masing-masing untuk mencetuskan gelombang perpaduan yang lebih utuh. Berilah keyakinan kepada rakyat di luar sana bahawa kita ada keazaman, kita ada kemahuan dan kita ada kesungguhan untuk menjadi kerajaan yang ikhlas dan tulus memperjuangkan nasib rakyat. Jentera penerangan, terutamanya di sosial media, mesti kita perkasakan. Jentera kita juga mesti tangkas dan pantas menepis dakyah dan pembohongan yang sengaja dijaja oleh pihak musuh. Gerak kerja di peringkat akar umbi mesti menjelmakan semangat kesatuan sesama parti komponen. Ia sekaligus memberi isyarat kepada rakyat bahawa kita sederak dan senada dalam mencurahkan khidmat kepada mereka. Sebelum mengakhiri ucapan, saya sekali lagi merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri di atas kesudian untuk meluangkan masa bersama-sama kami pada petang ini. Sesungguhnya kehadiran kedua-dua Yang Amat Berhormat menyuntik semangat dan motivasi kepada seluruh pimpinan dan pendukung Kerajaan Perpaduan Negeri Perak untuk terus menggembling kudrat dalam memakmurkan negeri tercinta ini. Penghargaan dan terima kasih juga saya titipkan kepada jawatan kuasa penganjur dan urustia, ahli panel, pembahas dan seluruh perwakilan yang bertungkus lumus menyatukan idea dan gerak kerja bagi menjayakan konvensyen sulung kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.